Syria, banyak yang pejuang isu Syria, isu ummah di Syria, ramainya geng-geng sunnah. Hatta walau yang pergi berjihad pun ramai geng-geng sunnah. Bila saya sebut jihad ni, tuan-tuan jangan nampak ISIS, kerana awal-awal lagi kita tolak ISIS ataupun Daesh, kita tolak. Tapi ini kita sebut tentang kelompok mujahidin yang benar. Mereka disokong oleh Kesatuan Ulama Sedunia, mereka juga disokong oleh Kesatuan Ulama Syam ataupun Rabitatul Ulama Syam. Baik. Jadi begitu juga yang hulurkan bantuan, ramai geng sunnah. Tapi yang anti sunnah ni saya duk tengok, dia mula menggunakan al-Buti. Dia mula guna Buti punya pandangan. Kemudian akhirnya dia duk kata Bashar Assad tak salah. Akhirnya dia akan kata isu Syria ni bukan tak ada kena dan isu Syiah. Dah mula nampak pelik dah. Kan? Dah mula nampak pelik dah. So saya pada hari ni nak mengajak supaya orang sunnah ni dia kena terkadapan dalam isu ni. Kan? Kerana sunnah ni bukan sekadar meliputi aspek ibadah, akidah sahaja. Bahkan dalam perjuangan membantu saudara-saudara kita yang dizalimi sekalipun. Tapi inilah yang kadang-kadang kita lemah dalam hal ini. Baik. Pertamanya saya bagi tahu tajuk kita ummah yang satu ni. So saya nak share pengalaman. Kerana saya pengurusi NGO Green Project. Tuan-tuan boleh tengok di Facebook Green Project, dan boleh juga tengok dalam Facebook saya Asri Khalid. Dan kita telah beberapa kali menghantar bantuan. Dan untuk 2 tahun lepas kita hantar bantuan sempadan Turki Syria. Masa tu bulan Ramadan. Jadi kita buat buka puasa dengan pelarian Syria ni. Dijemput pelarian Syria, kita nak buat buka puasa. Tidak semena-mena dia minta saya bercakap sepatah dua kata. Saya kata sudah. Saya bahasa Arab saya tak power. Tak macam Ustaz Kamilin kan, bahasa Arab power. Oleh kerana bahasa Arab saya tak power, saya cakap sepatah dua kata. Padahal dia minta sepatah dua kata pun. Lalu saya kata sama ada Malaysia ataupun Syria, ia sekadar nama. Sekadar nama. Hanya untuk membezakan tempat. Namun pada hakikatnya kita semua ni satu agama dan kita ummah yang satu. Apa firman Allah? Allah kata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Allah kata sesungguhnya umat kamu ini ataupun agama ini adalah agama yang satu dan kepada akulah kamu menyembah. Maknanya Allah kata kita ni semuanya, kita ni umat yang satu di bawah agama yang satu dengan Tuhan yang satu kita sembah. Tidak ada bezanya. Maka sama ada kita Melayu, India, Cina, Arab ataupun apapun bangsa kita, selagi mana agama kita Islam, kita bersaudara dan kita ummah yang satu. Namun hakikat inilah yang telah dimatikan oleh musuh-musuh Islam. Mereka tak nak umat Islam jadi bersatu, kerana mereka sedar kekuatan umat Islam adalah pada kesatuannya. Dan semasa adanya khilafah, ada kita tengok contoh Daulah Uthmaniyah dulu. Daulah Uthmaniyah ni runtuh secara rasminya pada 3 Mac 1924. Selepas itu sudah tidak ada daulah Islam lagi. Kita sangat merindui saat indahnya pemerintahan yang adil daripada sistem ataupun daulah Islam ini ataupun sistem khilafah itu sendiri. Baik. Ketika adanya Daulah Uthmaniyah dulu, hubungan Daulah Uthmaniyah dengan negara-negara umat Islam, wilayah umat Islam sangatlah dekat. Tetapi hubungan ini telah dinafikan dalam sejarah. Tidak dinyatakan langsung tentang hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Uthmaniyah. Tidak dinyatakan hubungan Aceh dengan Uthmaniyah.
Tetapi kalau kita study sejarah, jurnal-jurnal kan, tentang sejarah ummah ni, kita akan dapati Kesultanan Melayu Melaka sendiri ada hubungan dengan Uthmaniyah. Bahkan meriam yang digunakan oleh Melaka lebih besar daripada yang digunakan oleh Portugis. Kerana pada ketika itu Uthmaniyah telah memberikan teknologinya kepada Melaka. Tapi kita digambarkan kononnya orang Melayu ni bodoh kan, Portugis bawa meriam, dia guna pedang, duk silat, haip kena tembak habis. Sebab itu serangan yang kali pertama oleh Portugis gagal mengalahkan Melaka. Kalau logiknya tuan-tuan, mari meriam, mari dengan senapang, kalau sekadar guna kerih, guna tombak, sekali harung je sekali harung je memang habis. Tetapi serangan kali pertama gagal, sehinggalah ada pembelotan, pecah rahsia, bagi maklumat, sehingga akhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Cuma nak sebut bahawa kita ada hubungan dengan Daulah Uthmaniyah. Gitu juga Aceh yang dibantu oleh kerajaan Uthmaniyah apabila Aceh itu diserang. Tapi sejarah ini telah dimatikan supaya umat Islam tidak sedar kesatuan ataupun kewujudan Daulah Uthmaniyah ataupun Daulah Islam ini menjadikan umat Islam bersatu, dan apabila umat Islam bersatu, umat Islam jadi kuat. Musuh-musuh Islam sedar benda ni. Ketika adanya Daulah Uthmaniyah, bukanlah mudah untuk musuh Islam nak melakukan sesuka hati pada umat Islam. Setelah runtuhnya Daulah Uthmaniyah, maka darah dan nyawa umat Islam lah yang paling murah sekali dalam dunia. Jutaan umat Islam dibunuh tanpa ada pembelaan. Daripada Perang Teluk yang pertama, tadi saya dah cerita dah, lebih pada 2 juta yang dibunuh. Syria dalam tempoh 6 tahun lebih 600,000 yang telah dibunuh. Kita belum berbincang tentang Kashmir, tentang Chechnya, tentang Afghanistan, tentang Palestin, tentang Afrika Tengah, tentang Rohingya, tentang Uyghur. Belum bincang lagi. Jutaan umat Islam dibunuh tanpa ada pembelaan, seolah-olah darah dan nyawa umat Islam sangatlah murah nilainya. Jadi dulu semasa adanya Daulah Islam, mana-mana umat Islam dizalimi, khalifah akan bertindak menghantar bantuan. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah Mu'tasim, ya? Mu'tasim ni dari satu sudutnya memang ada benda yang tak kena pada dia. Beliau juga turut memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Mu'tasim, zaman pemerintahan Mu'tasim, terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah yang menyatakan Quran itu makhluk. Tetapi apabila ia melibatkan maruah, darah dan nyawa umat Islam, Mu'tasim dia tidak ada kompromi. Apabila berlaku di kota Amuriyah, kota Amuriyah ni sempadan antara Iraq dengan Turki, seorang wanita muslimah yang telah dimalukan oleh tentera Rom, lalu bila mereka malukan dia, mereka tawan dia. Lalu muslimah ini telah menyeru dan memanggil nama Mu'tasim, wa Mu'tasama, wa Mu'tasama, wahai Mu'tasim, wahai Mu'tasim. Sedangkan Mu'tasim berada jauh nu di Baghdad. Bayangkan antara sempadan Iraq dengan Turki, Mu'tasim di Baghdad. Seorang lelaki Muslim yang lalu pada ketika itu, bila tengok wanita ini dimalukan, memanggil nama Mu'tasim, dia memecut kuda dia, bermusafir, pergi jumpa Mu'tasim, jumpa khalifah, dan mengadu pada Mu'tasim tentang hal ini. Lelaki ini kata, aku mendengar wanita itu menyebut-nyebut namamu, wahai Mu'tasim. Lalu Mu'tasim kata, labbaiki ya ummi, aku menyahut panggilanmu, wahai ibuku. Bukanlah bermakna wanita ni wanita tua, tetapi sebagai lambang penghormatan, Mu'tasim menyebutnya sebagai ibu. Mu'tasim telah menulis surat kepada tentera Rom. Mu'tasim tulis memberi amaran, jika sekiranya tentera Rom tidak membebaskan wanita ini dan tidak minta maaf, Mu'tasim berjanji akan menghantar tentera
yang dia kata kepala tentera ini dah sampai kota Amuriah, ekornya masih ada di Baghdad. Nak cerita dia akan hantar sebanyak-banyaknya. Apabila surat ini sampai ke kota Amuriah, tentera Rom tidak mempedulikannya. Mu'tasim telah mengotakan janjinya menghantar tentera seramainya dan mengambil masa berbulan lamanya mengepung kota Amuriah hanya kerana untuk membebaskan maruah seorang wanita muslimah. Sekarang ini muslimah dirogol, dibunuh. Dirogol ni ada yang di depan suami dan ayahnya, abang kandungnya. Ni apa yang berlaku di Syria? Puak-puak Syiah ni rogol depan suami, depan ayah. Di penjara wanita muslimah yang dipenjara di Syria, boleh kata semua dirogol. Boleh kata semua dirogol. Ini yang berlaku. Di mana maruah umat Islam yang dulunya seorang wanita muslimah hanya dimalukan? Mu'tasim telah menghantar tentera untuk membebaskannya. Sekarang bukan sekadar seorang muslimah, ribuan bahkan jutaan umat Islam dibunuh. Nilai darah dan nyawa umat Islam seolah-olah tidak ada nilai dan tidak perlu dibela lagi. Di mana silapnya? Kerana umat Islam sudah lagi tidak meletakkan dirinya di dalam inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Tidak ada ummah yang satu lagi di kalangan kita. Kita sudah berpecah belah. Daripada ummah yang satu di bawah satu kuasa pemerintahan, lalu sistem musuh-musuh Islam telah memperkenalkan sistem bila dia mereka menjajah Portugis, Belanda, Inggeris, Itali, Perancis, Spanyol. Bila mereka jajah wilayah umat Islam, mereka telah memperkenalkan satu sistem, iaitu divide and rule, pecah dan perintah. Dulu di bawah kekuasaan yang satu, tetapi sekarang ini mereka telah menjadikan negara di bawah pemerintahan masing-masing. Tidak ada lagi daulah, tidak ada lagi khalifah. Masing-masing telah dikecilkan dengan skop masing-masing menjadi seorang warga negara pada negara masing-masing. Dulu mana saja wilayah umat Islam dizalimi, khalifah menghantar tentera untuk membantunya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudahlah kita dikecilkan dengan negara. Kemudian datang pula taksub kenegerian. Kan? Mari pula taksub daerah pula. Habis taksub. Orang ni mengaku bangsa ni, orang tu mengaku bangsa ni, hak ni bangsa ni. Saya pun nak mengaku bangsa Perak. Umat Islam sudah tidak ada lagi roh penyatuan, sudah tidak ada. Maka tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian, bagaimana mereka telah memecah belahkan umat Islam dengan sistem divide and rule ini, sehingga kita merasakan kita tidak perlu membantu lagi umat Islam yang lain. Kita bukan lagi umat yang satu. Saya bagi contoh supaya kita mudah faham. Isu Palestin. Isu Palestin. Kalau tuan-tuan dengar orang kita bersembang isu Palestin ni, tak kira dia lapisan mana pun, daripada yang bawah sampai yang atas, akan ada satu ayat yang seolah-olah dia standard. Semua orang akan sebut benda ni. Apa dia? Dia akan kata, aku heranlah orang Arab ni tak boleh bersatu ke? Selalu dengar ayat ni kan? Lapisan mana pun kalau bincang isu Palestin, seolah-olah akan ada satu ayat standard yang akan keluar daripada mulut masing-masing. Kan? Dia tak, aku heranlah orang Arab ni tak boleh bersatu ke? Orang Arab ni beratus juta ada. Orang Israel, orang Yahudi di Israel ni tak sampai pun 6 juta. Kalaulah orang Arab bersatu, jangan kata pergi serang dengan senjata, ludah seorang sikit banjir Israel. Oh, orang Melayu kalau sembang. Orang Melayu kalau sembang kan. Kita tengok kalau masa perang Teluk dulu. Perang Teluk dulu. Masa perang Teluk ni, semangat kita,
akhbar keluar 2 kali. Ingat tak? Pagi sekali, petang sekali kan, nak melaporkan apa yang berlaku di Iraq. Waktu tu yang paling semangat bukan ustaz-ustaz, tak. Ni hak geng kedai kopi ni. Hak tu lagi semangat. Tokek kedai kalau ada Pak Haji tu masuk, kan, dia dah risau dah. Pak Haji ni kalau 2 minit duduk dalam kedai, 5 kali tepuk meja. Marah sungguh. Marah kat George Bush. Ni hentak ni gedegang orang balik. Kenapa? Aku kalau dapat George Bush, aku bunuh dia. Dan Hill duk ada ni. Marah ke Amerika kan. Ada geng sunnah duk jelaga lubang hidung tak? Cuba-cuba lah berhenti kan. Cuba-cuba berhenti kan. Kita, perjuangan kita tak jelas. Duk marah Amerika, jelaga lubang hidung dengan rokok Amerika. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita selalu kata, orang Arab ni tak boleh bersatu ke? Kan? Tak boleh bersatu ke? Baik, tuan-tuan, kalau orang Arab nak pulang paku buah keras pada kita, boleh tak? Boleh tak? Sebab sekarang kita telah melakukan satu tuduhan. Orang Arab ni tak boleh bersatu ke? Tak boleh bantu ke umat Islam di Palestin? Orang Yahudi bukan ramai pun, bantulah. Kan satu agama, satu rumpun. Kalau orang Arab nak pulang paku buah keras, boleh? Boleh. Orang kata, "Weh, Melayu." Ni orang Arab lama duduk Malaysia ni, boleh cakap Melayu. Kadang-kadang bila saya sebut benda ni, orang kata, "Apa ustaz duk main isu Melayu ni?" Mentang-mentang muka dia macam mamak. Allah telah menjelaskan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan bangsa. Jadi kalau orang Arab nak pulang paku buah keras, dia kata, "Weh Melayu, kau jangan cakap banyak lah. Kamu tuduh kami tidak bersatu untuk membantu umat Islam Palestin. Kamu apabila tentera Thailand membunuh umat Islam di Takbai, satu rumpun dan satu agama dengan kamu, di mana kamu pada ketika itu? Apabila umat Islam diganyang, dibunuh, dirogol, disembelih di Ambon, di mana kamu pada ketika itu? Sedangkan kamu satu rumpun dan satu agama dengan mereka. Di mana kamu pada ketika itu?" Kita tak ada jawapan. Sebagaimana orang Arab tidak ada jawapan. Kenapa? Kerana sistem ini telah pun berakar umbi. Sistem divide and rule ini telah berakar umbi dalam diri dan jiwa kita. Tuan-tuan pergi ke Jordan, tanya, "Kenapa kamu tak bantu umat Islam Palestin?" Dia kata, "Sorry, I'm Jordanian, not Palestinian." Tuan-tuan pergi ke Mesir, tanya, "Kenapa kamu tak bantu umat Islam Palestin?" Dia kata, "Sorry, I'm Egyptian, not Palestinian." Sama tak dengan kita? Sama. Apabila umat Islam yang hanya bersempadan di Takbai telah dibunuh oleh tentera Thailand, kalau tanya pada orang Melayu, "Kenapa kamu tak bantu mereka? Satu rumpun, satu agama." Kita terminta maaf, itu saya warga negara Malaysia, itu masalah dalaman Thailand. Apabila umat Islam dibunuh di Ambon, wanitanya dirogol, kanak-kanaknya disembelih, kenapa kamu tak bantu satu rumpun dengan kamu? Minta maaf, saya warga negara Malaysia, itu masalah dalaman Indonesia. Ini divide and rule. Sebab itu kita nak mengajak, ada kecenderungan, ada rasa yang kita ni ummah yang satu, dan kita berkewajipan untuk membantu di mana saja umat Islam dizalimi dengan kemampuan yang kita ada. Tapi perasaan ini tidak ada pada kita. Tak ada pada kita. Tuan-tuan, boleh dengar ni? Boleh ya? Saya ambil contoh. Masa Myvi yang ada berlumba dulu tu, yang dia langgar satu pasangan, kemudian pasangan ni mati, tinggal anak berapa orang? 2 ke 3 orang ke? Kan? Masa tu
Rakyat Malaysia ni, kalau saya letak isu ni di Facebook saya, ramai orang komen. Kita perlukan pembelaan. Kerajaan mesti tegas hukum pelumba haram. Kesian pada adik-adik ni. Siapa nak jaga mereka? Apa nasib mereka akan datang? Dibincangkan dengan penuh perasaan. Tapi dalam masa yang sama, ratusan ribu umat Islam dibunuh di Syria, seolah-olah ia berlalu begitu sahaja. Apakah nilai nyawa dan darah umat Islam di Malaysia lebih besar daripada umat Islam di Syria? Apakah nilai darah dan nyawa umat Islam di Malaysia lebih besar daripada di Afghanistan? Tidak sebenarnya. Tapi itulah perasaan kita yang telah dijajah. Kita duduk di bawah kepompong kita sahaja. Kita tidak pedulikan isu umat di tempat yang lain. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu isu ni kita perlu ambil berat. Ambil berat. Kerana bukan saja negara dijajah, bahkan yang lebih bahaya adalah pemikiran kita dijajah. Mereka sedar kekuatan umat Islam adalah pada penyatuannya. Selagi mana kita tidak bersatu, kita akan lemah. Kerana Allah datangkan ayat ini, inna hadhi huruf taukid, huruf penegasan. Allah nak jelaskan kesatuan umat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sendiri terlibat secara langsung dengan kempen, dengan mengumpulkan dana isu Syria. Orang kalau jemput saya ceramah Isra' Mi'raj ke, Maulidur Rasul ke, atas nama apa pun, saya akan offer, boleh tak saya nak cakap isu Syria? Kerana bagi saya isu ini lebih penting, kerana ia melibatkan darah dan nyawa umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu isu Syria ni, tadi saya dah jelaskan, dalam tempoh 6 tahun lebih 600,000 yang telah dibunuh. Ini angka yang diberikan oleh Presiden Erdogan. Lebih 600,000 yang telah dibunuh. Angka ini jauh lebih besar, berpuluh kali ganda sejak daripada Israel diberikan negara secara haram pada tahun 1948. Hanya berapa ribu umat Islam Palestin yang telah dibunuh. Tetapi Bashar al-Assad memerlukan 6 tahun untuk membunuh lebih pada 600,000. Tuan-tuan, bagaimana saya menyebut isu Palestin ini, kenapa orang Malaysia sangat peduli isu Palestin? Saya kira ada dua sebab. Yang paling utama lah di samping sebab yang lain. Pertama sekali, sebab adanya Masjidul Aqsa. Sebab tu alert kita lebih. Yang kedua, dan saya rasa lebih tepat dengan situasi masyarakat Malaysia, iaitu isu sentimen. Kerana yang membunuh itu adalah Yahudi. Sebab tu marah. Sebab tu marah. Kenapa saya cakap macam tu? Baik, cuba tuan-tuan tengok, isu Syria ni bukan isu baru. Dah lama. Kezaliman yang berlaku di Syria sejak pemerintahan bapa dia lagi, Hafez al-Assad. Hafez al-Assad ini telah melakukan pembunuhan secara besar-besaran banyak Siri. Yang kecil-kecilan ni jangan cerita, ini bapa dia. Pada tahun 1982 berlaku dua peristiwa besar. Di samping banyak peristiwa besar umat Islam, saya nak fokus dua. Pertamanya, peristiwa Shabra Shatila. Yang ini memang terkenal di kalangan umat Islam. Kenapa kita peduli peristiwa Shabra Shatila? Kerana yang mengetuai dalam pembunuhan itu adalah seorang tokoh Yahudi, iaitu Ariel Sharon. Sebab tu kita marah sangat, kerana yang mengetuainya adalah Yahudi. Tahukah tuan-tuan, anggaran pembunuhan dilakukan dalam peristiwa Shabra Shatila adalah antara 3,000 hingga 5,000. Namun bapa Bashar Assad, iaitu Hafez Assad, pada tahun yang sama dia telah menghantar tentera ke wilayah Hamah ataupun negeri Hamah. Mengambil masa selama 27 hari, dia telah membunuh lebih daripada 40,000 orang.
manusia ataupun umat Islam seolah-olah tidak peduli dengan isu Hamah, sedangkan peristiwa dan isu Hamah ini berpuluh kali ganda jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku dalam peristiwa Syabra Syatila. Sentimen. Sebab itu isu sekarang Palestin, apabila umat Islam Palestin dibunuh, kita sangat marah. Kenapa marah? Yahudi bunuh. Tapi apabila isu Syria, kemarahan kita kurang. Kenapa? Kerana yang membunuhnya Syiah. Nampak? Dan berapa ramai yang mendakwa ini adalah perang saudara. Tuan-tuan, saya sangat pelik kalau dia kata perang saudara, melainkan mereka merasakan bahawa Syiah Alawiyah, Syiah Nusairiyah dan Drus ini adalah saudara mereka. Saya tak mengaku saudara. Kalau ada apa ni, projektor, kita boleh tunjuk video. Tuan-tuan, saya dah share di Facebook, tentera rejim Syiah bila tahan ataupun seksa umat Islam Sunni, antara perkara yang mereka paksa kata adalah la ilaha illal bashar, tidak ada Tuhan sembah melainkan bashar. Banyak video macam tu. Mereka seksa, mereka paksa kata. Bahkan ada siaran langsung sendiri TV Syria membuktikan akidah mereka yang sebenar. Mereka cabar Allah Ta'ala. Tuan, saya ada bukti video dalam program Al-Qiyamah baru ni, kan? Saya telah tunjukkan bukti-bukti ni. Bahkan tuan-tuan, mereka cabar Allah. Mereka takkan ada siapa pun yang mampu menjatuhkan kerajaan Syria, termasuk Allah sendiri pun takkan mampu. Tuan-tuan bayangkan akidah mereka. Tuan-tuan, bapa semua sekalian, ini yang berlaku di sana. Sebab itu isu Syria adalah isu yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Isu Syria sekarang ini mendahului isu Palestin. Bahkan Syekh Raid Salah, ini antara pimpinan ulama Palestin. Tuan-tuan tahu Syekh Raid Salah ni orang yang pertama sekali jumpa terowong yang digali di bawah Masjidil Aqsa. Syekh Raid Salah menyebut pembebasan Palestin melalui pembebasan bumi Syria. Kerana fakta sejarahnya, tidak ada pembebasan Palestin melainkan pembebasan bumi Syam terlebih dahulu mesti dilakukan. Termasuk pembebasan semasa zaman Sayyidina Umar dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum mereka melakukan pembebasan bumi Palestin, terlebih dahulu mereka membebaskan bumi Syam. Ini faktanya. Tuan-tuan, bahkan Nabi pernah menyebut dalam hadis Sahih Bukhari ada sebut, dalam Tirmizi pun ada sebut. Tuan-tuan, Bukhari dalam ayat yang lain tetapi makna yang lebih kurang sama macam riwayat yang Tirmizi. Nabi sebut Yaumul Malhamatil Kubra, bila berlakunya perang akhir zaman, kan? Nabi sebut fustatul muslimin yauma idzin bi ardin yuqalu laha al-Ghutah. Benteng umat Islam pada ketika itu akan berada di Ghutah. Dan Nabi sebut Ghutah ini terletak di dalam Dimashq. Fiha madinatun yuqalu laha Dimashq. Dalamnya ada bandar yang namanya Damsyik. Dan Nabi kata khairu manazilul muslimin yauma idzin. Itulah benteng terbaik bagi umat Islam pada ketika itu. Tuan-tuan bayangkan, Nabi sebut bila berlaku akhir zaman nanti benteng umat Islam akan berada di Ghutah. Ghutah ni di mana? Di Damsyik. Dan Nabi sebut inilah benteng terbaik bagi umat Islam. Sebab itu bumi Syria menjadi tumpuan kepada musuh-musuh Islam. Di samping Syiah, Syiah ni datang seluruh pelosok, sama ada ia negara Iran ataupun Iraq. Iraq ni tuan-tuan dulunya negara Sunni. Bila Amerika jajah, Amerika serahkan kepimpinannya pada Syiah. Betapa intimnya Amerika dengan Syiah. Kemudian begitu juga Hizbullah. Yang herannya ada orang dia kata isu Syria tak ada kena-mena dengan Syiah, tak ada kena-mena dengan Iran, tak ada kena-mena dengan Hizbullah. Tuan-tuan, Iran dan Hizbullah telah menghantar tentera dan senjata, melakukan pengisytiharan ataupun declare terlebih dahulu. Iran daripada awal lagi terlibat hantar tentera dan senjata, declare terlebih awal untuk hantar tentera dan senjata untuk bantu Bashar Assad. Tiba-tiba kita kata Iran tak terlibat. Tuan-tuan, ada maklumat wartawan yang duduk di apa ni,
di medan perang tahun lepas, Aleppo sahaja hampir 20,000 tentera Iran dibekalkan ke sana. Belum cerita lagi di Halab, belum cerita lagi di Ghouta, belum cerita lagi di Homs. Keterlibatan Iran sangat dahsyat. Tiba-tiba kita kata Iran tak terlibat. Allahu Rabbi. Kita kata Syiah tak ada kena-mengena. Tuan-tuan, Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah ratusan tahun yang dulu telah menyatakan kekufuran Syiah Nusairiyah ni dan Druz. Syiah yang ada di Syria. Syiah yang ada di Syria ni Syiah Alawiyah ataupun Nusairiyah, dan ada juga kelompok Druz. Nusairiyah ni dulu Syiah sendiri pun tak mengaku Nusairiyah ni adalah sebahagian daripada Syiah. Dia orang tak mengaku. Maksudnya dia kata Nusairiyah ni sesat. Kemudian di zaman Khomeini, bila ada hubungan dagang dengan Hafiz Asad, tuan-tuan, masa itu Syria, ulama Syiah di Syria minta puak-puak Nusairiyah ni minta supaya ulama Syiah Iran menerima Nusairiyah sebahagian daripada Syiah. Boleh terima macam tu je. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Bashar Asad, walaupun mereka Nusairiyah ataupun Alawiyah, mereka dibantu oleh seluruh Syiah, mahupun nama dia Syiah Ismailiyah, Syiah Imamiyah, Syiah mana pun mereka datang bantu. Atas nama Syiah mereka membunuh umat Islam Sunni. Sebab itu tuan-tuan, berhati-hatilah. Ni ada menyeru supaya boleh bergabung dengan Syiah pula. Kita dah mula risau. Sebab tu tadi kat surau saya sebut, sebelum Syiah dia nak menonjolkan ajaran dia, dia perlu ada yang neutralize Syiah tu sendiri. Ada kelompok lain yang perlu neutralkan Syiah tu sendiri. Neutral dalam pelbagai. Dia mari masuk dalam novel, dia mari masuk dalam orang mengaku keturunan Nabi, dia boleh, siapa pun boleh claim kan? Dia masuk sistem pendidikan. Kita terima tuan-tuan, sejarah Syiah ni lama lah. Tuan-tuan, Sayyidina Omar bunuh anak perempuan, lama dah kita terima. Bahkan sebahagiannya lagi masih percaya. Kita terima tuan-tuan peristiwa tahkim, bagaimana Muawiyah melakukan penipuan untuk menang dalam proses pilihan raya dalam peristiwa tahkim berhadapan dengan Sayyidina Ali. Kita terima Muawiyah bohong, melakukan pembohongan. Ini sahabat Nabi, sahabat besar Nabi, penulis wahyu. Muawiyah ni penulis wahyu, orang kepercayaan Nabi. Kita terima. Tuan-tuan, Syiah ni dia suka melakukan proses character assassination. Pada dulu ni, bila dia benci Sayyidina Omar, dia bunuh karakter Sayyidina Omar. Dia kata Sayyidina Omar dulunya bunuh anak perempuan. Kemudian hak kisah apa yang ada orang isteri dia beletir, itu juga kisah yang sangat lemah. Kita jadi cerita pakar-pakar nak motivasi rumah tangga ni, dia ni isteri boleh beletir, suami guna kisah ni. Yang kisah ada seorang lelaki, masa tu Sayyidina Umar jadi khalifah, isteri dia tiap-tiap hari beletir, dia pun tak tahan nak pergi mengadu pada khalifah, orang yang paling sesuai. Sebab Sayyidina Umar ni memang dikenali tegas. Dia kata memang isteri Sayyidina Umar memang tak angkat muka. Jadi tuan-tuan, bila pergi depan rumah, dengar isteri Sayyidina Umar beletir dalam rumah, lelai dia pun tak jadi kita serupa kan. Dia pun patah balik. Sayyidina Umar sedar. Sayyidina Umar panggil dia, kenapa? Dia kata, aku ni nak mengadu tentang isteri aku kuat beletir. Dengar lelai isteri khalifah pun beletir kuat juga. Lalu khalifah Sayyidina Umar menasihati dia, isteri ni adalah bersihkan pakaian kamu, masak untuk kamu, jaga anak kamu. Dari satu sudut nampak Sayyidina Umar bagus sebab tu, tapi dari sudut yang lain, ini character assassination, pembunuhan karakter. Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan tengok saya garang kan,
ceramah 5 minit 10 kali tepuk meja. Kata, oh ini dahsyat ni, try pergi rumah saya, sampai depan rumah saya dengar, abang ni ceramah je pandai. Dengar dalam rumah tu, ceramah je pandai, hak ni pompang. Kata, Allah, Ustaz Asri macam ni ke? Takut bini rupanya, karakter saya akan jatuh. Sedangkan hadis yang sahih, tuan-tuan, yang Nabi sebut, Iblis kalau Sayyidina Umar lalu di jalan itu, Iblis akan menyimpang lari di jalan yang lain. Sayyidina Umar, berapa banyak karamah Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar. Tetapi karakter Sayyidina Umar telah dimusnahkan. Sebab itu Syiah kalau dia benci pada seorang, dia akan musnahkan karakter. Musnahkan karakter. Bukan saja dia musnahkan karakter Muawiyah, dia musnahkan juga mak Muawiyah, Hindun tu, mak Muawiyah. Sampai sekarang kita terima cerita Hindun mamah hati Sayyidina Hamzah, sedangkan cerita itu adalah cerita yang palsu, tidak benar. Anak kita pun tak berani nak bawa nama Hindun, sebab jahat makan mamah hati Sayyidina Hamzah. Sedangkan setelah Hindun Islam, memeluk Islam, ada dialog Hindun dengan Nabi, dan Nabi mengiktiraf Hindun. Bagaimana sejarah Syiah telah masuk dalam silibus pendidikan kita. Syiah masuk. Sebab itu bila telah berlaku neutralize dengan pelbagai bidang, bila Syiah datang, kita mudah terima. Tuan-tuan, para ulama Syam yang kami bawa datang ceramah sini, ataupun kami pergi tanya di sana, mari datang sini, Syekh Ali As-Sabuni pernah datang, Syekh Quraim Ar-Rajih, Syekh Abdullah Rahal, Syekh Muwaffaq, ramai yang pernah datang. Mereka menyebut kami hidup dengan Syiah dulu seperti mana kamu hidup dengan Syiah sekarang. Tetapi apabila mereka mempunyai kuasa, lihatlah apa yang telah mereka lakukan pada kami. Maka tuan-tuan puan-puan semua sekalian, Syiah ni kelompok yang bahaya, kelompok yang bahaya, dan perlu berhati-hati. Tetapi ada golongan agamawan, mulut dia duk main Wahabi je, duk main Wahabi je. Tulis tajuk kesesatan Syiah dan Wahabi. Tuan-tuan, Syiah dia cerita 2 minit setengah, hak 2 jam lagi Wahabi. Cerita no, sejarah no, kononnya Wahabi bunuh orang, ribuan orang. Sedangkan sejarah yang dicerita tu telah ada kitab, telah ada tesis PhD datang untuk menjawab semula. Baik tuan-tuan, kita cuba ambil jalan tengah. Katakanlah sejarah itu memang berlaku, bunuh orang. Pertama sekali, mungkin betul, mungkin tidak. Mungkin betul, mungkin tidak. Sebab bahkan ada kitab yang menjawab, tesis PhD menjawab. Mungkin betul, mungkin tidak. Yang kedua, kita pun tak nampak, bukan berlaku zaman kita. Kerana sejarah boleh dimanipulasi. Boleh dimanipulasi. Macam mana kita kena manipulate dengan sejarah? Sebab tu saya sebut tuan-tuan, kemerdekaan tiap-tiap kali ni nak mari merdeka, filem apa yang paling terkenal? Tuan-tuan sebut 2 tiap-tiap kali merdeka. Apa benda? Sajian Hasan dengan Bukit Kepong. Sajian Hasan siapa jahat? Jepun. Betul? Jepun jahat. Bukit Kepong siapa jahat? Komunis jahat. Komunis perintah tanah Melayu berapa lama je tuan-tuan? Berapa minggu je. Jepun 2 tahun setengah. British tuan-tuan ratusan tahun menjajah tanah Melayu. Hasil mahsul tanah Melayu dia bawa balik. Akidah umat Islam yang dirosakkan, akhlak umat Islam yang dirosakkan. Mana filem cerita British jahat? Tak ada. Asyik-asyik Jepun, asyik-asyik komunis. British jahat mana? Begitulah bagaimana penjajah telah memperkenalkan sejarah di negara umat Islam yang lain. Tuan-tuan tengok sejarah Libya, tuan-tuan tengok sejarah Mesir, sama je. Penjajah diwarnakan dengan warna yang baik.
Sebab itu tuan-tuan, pertama sekali mungkin betul mungkin tidak, yang kedua kita pun tak nampak. Tapi kita duk ulang sejarah yang kita tak nampak, yang mungkin betul mungkin tidak. Sekarang ni yang jelas Syiah telah bunuh umat Islam ratusan ribu. Kenapa kau tak cakap? Kau bercakap satu sejarah yang mungkin betul mungkin tidak, yang kau sendiri tak nampak. Sekarang ni jelas Syiah bunuh ratusan ribu umat Islam. Kenapa kau tak bercakap? Apa masalah dengan kamu sebenarnya? Something wrong somewhere. Saya tengok ada benda yang tidak kena. Sebab tu golongan ustaz ni, sebahagian ustaz ni sikit-sikit Wahabi, digambarkan Wahabi jahat, digambarkan kepala Wahabi Saudi, dia pergi haji, buat umrah, pergi Saudi. Kau pergi Yaman lah. Bahaya sangat kan. Bila sampai di Mekah sana, dia tahu rasa tenang je, tak ada rasa macam kat Malaysia serabut otak. Kau kata Wahabi jahat, bunuh orang kan, macam mana kau boleh rasa aman? Berapa orang saudara mara kau yang kena bunuh? Tuan tengok Wahabi menghalalkan darah, berapa orang yang dibunuh? Kemudian tuan-tuan, ada golongan yang cuba kaitkan ISIS dengan Wahabi. Tak ada kena-mengena langsung. Hak orang Malaysia yang pergi join ISIS, geng pondok pun ada. Sebahagian besarnya Asy'ariyah. Minta maaf saya sebut. Ni mengaji sifat 20 pun semua tu. Tapi kita ni jenis baik, kita tak salahkan sifat 20. Kita tak salahkan Asy'ariyah. Yang salah adalah dia. Tapi ISIS dia orang jumpa ada kitab Ibn Taymiyah, salahkan Ibn Taymiyah, salahkan dia ni idiot. Allah Rabbi. Saya tuan-tuan, beberapa hari yang lepas ada masjid, saya tak ada kuliah, baca buku kat belakang ada ustaz mengajar. Saya dengar Ibn Taymiyah menyesat, Ibn Taymiyah tak bagi ziarah makam Rasulullah. Lain macam ni. Saya dah tak tahan, saya pergi depan, saya pergi duduk depan. Ustaz tu muda ya, dia muka macam lain, tak tahu dia kenal saya ke tak. Saya duduk depan, saya nak tanya soalan kan? Saya nak tanya soalan. Kemudian dia macam ni, kemudian dia pun pejam-pejam mata, dia tutup. Tutup pun, Assalamualaikum. Tak apalah, habis insya' saya nak pergi jumpa dia. Dia macam bergegas balik. Tak tahulah kot dia sakit perut ke apa ke kan? Tapi bulan depan kalau dia ada, saya nak pergi dengar lagi. Saya nak pergi duduk depan dia. Allahu Rabbi, satu fitnah pada Ibn Taymiyah. Tuan-tuan, fitnah zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Zaman sekarang kalau kita kena fitnah, kita ada medium untuk jawab. Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp. Weh, aku tak buat lah. Kita ada medium untuk kita jawab. Sebab itu bila Sayyidina Uthman difitnah, fitnah itu telah sampai ke Kufah, telah sampai ke Baghdad, telah sampai ke Syam. Nak padam fitnah itu tak boleh. Yang tu kena faham. Imam Bukhari apabila difitnah, dan antara yang terpengaruh dengan fitnah tersebut adalah gurunya sendiri. Nak padam fitnah tu tak boleh, sehingga Imam Bukhari sendiri tak boleh masuk ke Bukhara. Itu fitnah zaman dulu. Tuan-tuan puan-puan semua sekalian, kalau nak kira fitnah, Imam Syafi'i pernah difitnah sebagai Syiah, Imam Bukhari pernah difitnah sebagai Mu'tazilah. Tetapi kita sekarang menerima Imam Syafi'i imam besar, Imam Bukhari imam besar, tapi bab Ibn Taymiyah kita sangkut. Kerana apa? Proses character assassination yang telah saya sebut tadi ni. Syiah ada masuk campur dalam isu ini. Tidak, sebab itu tidak ada seorang tokoh Syiah pun yang memuji Ibn Taymiyah. Tak ada. Tetapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memuji Ibn Taymiyah ramai. Walaupun ada yang terpengaruh, mereka perlu jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Wabah Zuhaili puji. Syekh Al-Buti puji. Dr. Yusuf Al-Qaradawi puji. Kan? Kalau imam terdahulu Imam Zahabi, Imam Ibn Kathir, anak murid dia sendiri. Al-Mizi, anak murid dia sendiri. Ini tokoh-tokoh besar yang memuji Ibn Taymiyah. Saya suka untuk mengambil jalan tengah. Tuan-tuan, katakanlah
Katakanlah Ibn Taymiyah memang bermasalah. Katakanlah, ini bukan pegangan saya, kita nak cuba tengok apa ni, mengambil jalan tengah. Katakanlah dia betul-betul salah, kita mengambil sikap berdiam diri, kita tak ada apa-apa pun kerana kita mengambil sikap berdiam diri. Tetapi kalau sebaliknya Ibn Taymiyah tidak salah, beliau seorang tokoh yang hebat, bukan saja ulama, bahkan turun di medan jihad, orang yang lantang menegur pemerintah. Kita hari ini kita fitnah Ibn Taymiyah, sedangkan Ibn Taymiyah ratusan tahun sudah tidak ada dan tak boleh bangkit untuk jawab fitnah kita pada hari ini. Mana kita nak kena cari Ibn Taymiyah? Di mahsyar kelak. Ramai orang nak kena cari Ibn Taymiyah mungkin di mahsyar kelak. Dia rasa mungkin pahala dia banyak, khawatir kalau dia muflis di akhirat nanti. Maka tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian, sebab itu isu ini perlu digembeling. Orang sunnah ni nak kena peduli isu ummah. Sebab di suatu ketika kita peduli isu ummah ni tuan-tuan, kalau kita tengok isu Syria umpamanya, memang sedang berhadapan dengan Syiah. Jadi yang anti ni sunnah ni tuan-tuan di Malaysia sendiri, mereka sikit-sikit Wahabi, akhirnya nak bawa ke arah dengan Syiah okey pula. Kita dah mula nak kena nampak permainan mereka. Sebab tu saya mengajak orang sunnah ni peduli isu ummah. Sebab kita nampak bahaya tu dah mula nampak dah. Kerana mereka mungkin akan menetraliskan bahaya Syiah ni, sehingganya akhirnya Syiah itu boleh diterima. Jadi peranan kita di samping kita nak ni isu-isu sunnah yang lain, so peduli isu ummah. Ada saudara kita yang sedang dirogol, ada saudara kita yang sedang disembelih, diseksa dan pelbagai lagi. Wallahu alam. Tuan, saya sebenarnya makan tengah hari tadi, itu pun mi goreng mamak je tuan-tuan. Makan malam tak makan lagi, petang pun tak sempat pun lagi. Kan? Jadi saya minta izin untuk berhenti sekadar ini dulu tuan-tuan. Kalau ada salah silap, minta maaf berbanyak. Minta maaf berbanyak. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak kena gam, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Bukan senang Pahang ni. Nak masuk Pahang ni bukan senang. Sebab saya tak ambil ijazah. Kalau ambil ijazah tarikat tu